Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, merangkap pengerusi masjid dan seluruh pegawai-pegawai masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan ustaz, para alim ulama, tuan-tuan haji, sidang jemaah, sidang hadirin, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita, apatah lagi di awal-awal waktu Jumaat ini, akan menatijahkan pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana hujan yang renyah-renyah turun ini, dalam suasana kekangan kerja dan juga tugas, alhamdulillah tuan-tuan dapat mai dan dapat hadir awal ke masjid ini untuk memburu pahala, seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, sesiapa yang hadir Jumaat lebih awal, Allah Ta'ala akan mengurniakan ganjaran pahala yang berbeza antara satu sama lain. Kan, seolah-olah mereka yang hadir awal itu seumpama dia berkorban seekor unta. Lewat sikit daripada itu seumpama berkorban seekor lembu. Lewat lagi daripada itu seolah-olah dia berkorban ataupun berinfak seekor kambing. Sehinggalah seekor ayam, dan last kali adalah telur. Sehinggalah bila imam ataupun khatib telah pun berada di atas mimbar, para malaikat Allah akan kembali berada pada posisi masing-masing, memenuhi saf yang ada, dan ketika itu sudah tidak tercatat lagi pahala untuk mereka yang hadir ke solat Jumaat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan diizinkan oleh Allah untuk hadir lebih awal. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak masjid kerana sudi memberikan ruang dan kesempatan untuk saya. Kali akhir saya mai ke masjid ini Ramadan 2 tahun lepas kot. Masa tu iklan kapet ni kan, iklan kata untuk infak pembelian kapet ini. Alhamdulillah mai kali ini kan, kira duk tenggelam lagi lah kaki tu. Alhamdulillah kesempatan kali ini tuan-tuan, saya ingin berkongsi beberapa perkara untuk renungan saya dan juga hadirin sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyiduna Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Qala Abu Dawud hadha al-hadis muttasil al-isnad fa inna Ubadah bin al-Walid bin Ubadah laqiya Jabiran. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW bersabda mengikut jalur sanad daripada Jabir bin Abdullah. Nabi berpesan kepada kita. Nabi kata, jangan kamu berdoa untuk kecelakaan bagi diri kamu,
Begitu juga jangan berdoa keburukan untuk anak-anakmu, dan jangan berdoa keburukan terhadap harta bendamu, dan jangan berdoa keburukan terhadap khadam ataupun pembantu kamu. Jangan sampai doamu itu doa keburukan, doa kecelakaan, doa benda yang tak elok, itu bertepatan dengan saat istijabah, saat di mana Allah memakbulkan doa, memakbulkan permintaan, hingga doa burukmu itu benar-benar terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Begitu juga dalam riwayat yang lain, suatu ketika seorang sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in bersama-sama dengan rombongan Nabi menaiki kenderaan. Masing-masing ada unta, masing-masing ada tunggangan, masing-masing ada himar yang mereka naiki. Satu rombongan konvoi lah barangkali. Nabi pun ada sekali dalam rombongan tu, tuan-tuan. Di dalam ramai-ramai ahli konvoi itu, tiba-tiba seorang daripada ahli konvoi yang sedang mengendarai unta, dia maki unta dia. Dia kutuk unta yang dia naiki dengan istilah di dalam hadis itu disebut syak, la'anakallah. Seolah-olah kalau bahasa kita ni cih barangkali kan, ataupun huish, dia kata lebih kurang macam tu. Kalimah herdikan lah, kalimah herdikan untuk unta yang dia naik. Dan dia tambah di hujung itu, la'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Nabi doa ada dalam konvoi itu. Nabi berpaling, tuan-tuan, dan Nabi tanya kepada konvoi itu, man hazal la'inu ba'irahu, siapa dia di kalangan kita ni yang melaknat unta dia tadi? Nabi agak terkesan dengan ucapan laknat tersebut. Nabi kata kepada dia, anzil anhu fala tashabna bimal'unin. Nabi kata, lepas Nabi tanya siapa yang pi maki unta dia tadi ni, ada sahabat tu angkat tangan, saya lah ya Rasulullah, saya terlajak marah sangat dengan unta saya ni, lambat sangat, lekeh sangat, kena tinggal daripada kawan lain, tu yang saya marah. Nabi kata kepada dia, turunlah daripada untamu itu sekali dengan barang-barang yang kamu bawa, tak usah naik, tinggalkan unta yang kamu laknat itu. Sesungguhnya janganlah engkau menyertai sesuatu yang terlaknat, dan jangan mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri. Hadis ini juga riwayat daripada Imam Muslim dan dimaktubkan di dalam kitab Riyadhus Salihin, berhubung dengan larangan daripada Nabi SAW, jangan sampai bila kita nak marah, kita maki, kita kutuk diri sendiri, ataupun kita kutuk dan marah anak-anak kita dengan kata-kata yang tidak baik, ataupun kita maki harta benda kita, termasuklah kenderaan kita, dengan ucapan-ucapan yang tak elok, ataupun pekerja-pekerja bawahan kita, khadam kita kata terhadap, ikut dan kita bagi. Nabi kata jangan berbuat sedemikian. Takut, Nabi kata, waktu kita kata yang bukan-bukan itu kena pada timing waktu mustajab, kena pada waktu Allah Azza wa Jalla membuka pintu langit dan Tuhan menerima segala hajat dan permintaan yang diungkapkan oleh penduduk bumi, dan benda tu sampai ke langit. Waktu kita kata yang bukan-bukan, yang tidak elok, yang teruk-teruk itu, tuan-tuan, sampai ke pendengaran Allah dan Tuhan terima. Bayangkan saat dan ketika itu apa yang kita akan perolehi. Jadi ini antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, jangan kamu mendoakan keburukan. Yang pertama, jangan doakan keburukan untuk diri sendiri. Saat kita sakit, saat kita ditimpa susah, siapa pun pasti akan berhadapan dengan ujian kehidupan ini. Tak usah sembanglah manusia yang selamat
daripada dia kata aku tak ada apa, tak ada masalah dalam hidup ni. Tidak tuan-tuan, kerana Allah pasti akan memberikan ujian dalam kehidupan itu, sama ada sikit ataupun banyak kan. Allah Ta'ala akan memberikan sama ada rasa minal khawfi wal ju', sama ada akan diuji dengan rasa takut. Ada ketika kita diuji dengan rasa lapar, nak cari makan tak ada kan? Duit ada di tangan tapi tak boleh nak beli. Macam contoh kes yang berlaku di sahabat-sahabat kita di kawasan Temko di zon Melur hari tu ni. Bukan orang susah, mereka ada duit, tapi duit duduk dalam bank, nak beli barang tak boleh. Mereka diuji dengan kelaparan. Minal khawfi wal ju', ada yang diuji dengan wa naqsim minal amwal, yang diujikan dengan kekurangan harta. Wal anfus, ada yang berhadapan dengan ujian kematian. Orang-orang yang tersayang, yang dia harapkan duduk dapat menemani dia sehingga waktu yang dia suka, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala ambil pada waktu yang Tuhan nak. Wal anfusi was thamarat, ada ketika Tuhan uji dengan Tuhan kurangkan hasil mahsul daripada pertanian ataupun pokok-pokok kayu, pokok-pokok buah yang kita tanam. Wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin, dan Tuhan kata berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Setiap orang pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian ini, tapi bagaimana lontaran yang keluar daripada mulut kita saat berhadapan dengan ujian itu. Kadang-kadang kita ni jadi biasa cakap tambah-tambah orang Kedah ni tuan-tuan, dia sikit-sikit mampu. Mampu ni kadang-kadang mampu dulu, mampu banyak kali. Sebelum mati tu mampu dulu. Kan apa-apa pi dah dia kata. Kan? Pi tu walaupun nampak macam mainan lidah, bahasa mulut, tapi kalau kita bimbang pada waktu dia doa yang mustajab dimakbulkan oleh Allah. Pi itu maksud sama ada pi itu hak mana nak boleh kebaikan pakai taklih lah. Pi terus kebaikan itu. Ataupun kalau kata pi itu bermaksud pi mampu, pi mati, matilah. Maka ini kadang-kadang ucapan itu jangan sampai keluar waktu kita sakit, waktu kita tertekan, waktu kita berhadapan dengan kemelut hutang yang sukar untuk dirungkaikan. Jangan sampai menuturkan doa-doa yang merosakkan diri sendiri. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, riwayat daripada Imam Muslim. Nabi menziarahi seorang sahabat, kawan dia sendiri. Nabi pergi ziarah. Terkejutnya Nabi ketika itu tengok sahabat ni qad khafata fasara mislal farhi, punya kuih kering, kuih kedekiang ini tuan-tuan bagaikan anak burung yang sakit. Anak burung tu dah lah halus, patut sakit pula anak burung itu. Bagaimana tinggal tulang belulang yang hanya dibalut oleh kulit sahaja. Nabi jumpa sahabat dia yang dalam keadaan rupa yang sebegini, terlantar sakit begini. Nabi kata kepada dia, sebab Nabi pernah kenal, Nabi pernah tahu sebelum dia jadi macam ni, dia seorang mungkin yang sihat, yang bertubuh sedap dan sebagainya. Nabi tanya kepada dia, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Wahai sahabatku, adakah sebelum ini kamu pernah berdoa atau minta sesuatu kepada Allah? Nabi tanya dia. Dan dia katakan kepada Rasulullah, dia kata, na'am, betul, saya pernah minta sesuatu dekat Tuhan. Saya pernah angkat tangan dan doa kepada Allah. Aqulu, saya doa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Nabi kata, ya Allah, jika azab yang kelak engkau akan berikan kepada aku di akhirat, kalaulah aku ni ya Allah merupakan seorang yang akan diazab di akhirat esok, dia doa macam tu, segerakanlah azab untukku di atas dunia ni. Dia pergi sebut lagu tu. Aku pernah sebut, kalaulah aku ni bakal diazab di akhirat di sisimu nanti ya Allah, di akhirat esok, aku tak mau diazab di akhirat. Tolong segerakan azab itu di dunia ini. Rasulullah kata kepada dia, jangan kali jangan silap begitu, jangan kata macam tu, buat silap.
Rasulullah kata kepada dia, subhanallah la tutiquh aw la tastati'uh. Jangan kamu mengatakan demikian. Sesungguhnya kamu tak mampu untuk tanggung azab yang Tuhan nak bagi ni. Tok Saudara sembang kemaslah kata nak tanggung azab hak dunia, atas dunia nak sedia, prepare untuk tanggung. Jangan, kamu tidak akan mampu untuk menanggung azab yang Tuhan akan berikan. Jangan duk minta agar ia disegerakan. Lebih baik kamu katakan, afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang sebaik yang kamu ucapkan, wahai sahabatku. Angkat tangan dan doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di atas dunia ini dan kebaikan di hari akhirat, serta peliharalah kami daripada azab neraka. Kemudian qala fada'allahu lahu fashafah. Kemudian Nabi mendoakan kesembuhan untuk sahabat dia itu. Mujuklah Nabi ada pada masa tu. Nabi boleh berdoa kesembuhan untuk dia, dan alhamdulillah dia dikurniakan kesembuhan. Tapi kalau peristiwa itu berulang dan berlaku di zaman kita, ada seseorang di kalangan kita yang berdoa sedemikian, dia akan berhadapan dengan azab yang ditimpakan oleh Allah. Siapa yang akan dapat menyelamatkan dia? Hati-hati dengan bahasa yang keluar daripada mulut ini. Khawatir yang disebutkan oleh para ulama, Nabi bimbang takut hak kata tu ngam-ngam timing dia ketika waktu istijabah, waktu doa diterima Allah, maka waktu tu siapa yang akan berhadapan dengan kesusahan. Samalah juga dengan seorang yang berhadapan dengan kenderaan yang rosak. Kukuklah satgi Tuhan uji, elok nak start kereta, tiba-tiba tak hidup. Elok nak switch on motor, tiba-tiba tak hidup. Kan kita pi kata yang bukan-bukan pada tentu. Kan jahanam terus motor ni. Kan kita kata yang bukan-bukan. Takut nanti tuan-tuan hak rosak sikitnya. Kan hak rosak sikit saja, tapi mulut tu cah sangat. Mulut tu over sangat. Hak masalah bateri ke barangkali, hak masalah itu ini, tiba-tiba kita lafazkan satu doa yang Tuhan terima pada waktu tu, terus tak boleh guna dah motor ataupun kenderaan tadi. Kita pula terpaksa menanggung kerugian yang sepatutnya boleh repair dalam 50 hingga ke 100 ringgit, tapi tiba-tiba terpaksa sampai beratus-ratus ringgit. Paling menyusahkan kalau terpaksa beli motor hak baru lagi ataupun kenderaan yang lain lagi. Jadi berhati-hati, jangan sampai mendoakan keburukan ataupun benda yang tak elok kepada apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Ekoran daripada ini, hadirin dan sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, betapa ucapan yang keluar daripada mulut ini merupakan doa. Dan para ulama sangat ambil serius dengan hal yang sedemikian. Ustaz Aris Munandar hafizahullah ta'ala, dia pernah ceritakan dalam satu kuliah dia di hadapan anak-anak murid dia, sebuah kisah di sebuah negara Arab. Ketika dia berpesan kepada ibu-ibu, ketika dia berpesan kepada ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, ketika kamu berhadapan dengan perangai anak yang degil, bila berhadapan dengan karenah dan juga ragam anak yang nakal, yang kadang-kadang tak dengar kata, kadang-kadang saja bagi mendidih hati dan perasaan kita, saja je akal dia nak bagi hangat hati kita pada dia, hati-hati jangan sampai keluar perkataan yang tidak sepatutnya. Dan kita doakan kecelakaan budak ni, jangan kita katakan dia, jangan kita rosakkan dia dengan perkataan daripada mulut kita. Ustaz Aris Munandar pernah sebut, di tanah Arab dulu ada satu, biasanya orang Arab ni tuan-tuan, bila dia nak marah, bila dia nak marah pada seseorang, hak tak mengaji tu dia makilah, supaya kita juga maki kan. Tapi kalau hak mengaji ni, dia akan sebut Allahu yahdik, Allahu yahdik, semoga Allah memberi hidayah pada hak.
Allahu yahdika, semoga Allah memberi hidayah pada kamu. Jadi ini budaya yang bermain di kalangan masyarakat Arab. Jadi suatu ketika seorang anak kecil ini yang duduk dalam sebuah keluarga ini, tuan-tuan, dia buat satu perkara yang menimbulkan kemarahan mak dia. Akhirnya mak dia ni dah terbiasa duk sebut Allahu yahdi, Allahu yahdi, dan itulah yang keluar daripada mulut mak ini. Ketika dia nak marah pada anak kecil dia sebut Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu wahai anakku. Kalau orang tua-tua dulu dia kata bahasa anak betuah. Orang tua-tua kita dulu kan, tok tuan kita, dia nak marah sangat-sangat dah tu. Bila dia nak marah sangat-sangat tu, dia akan keluar anak betuah sungguh, intan payung. Nampak macam ni, tapi dia cuba tahan dan dia penam perasaannya, tapi itu yang terpacul keluar daripada mulut dia. Orang Arab disebut Allahu yahdik. Kesan daripada doa mak ini, tuan-tuan, anak yang kena marah itu membesar, tumbuh dan hidup, akhirnya menjadi seorang syekh, ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang tidak tercemar dengan lingkungan Syiah Zaidiyah di kawasan perkampungan dia. Anak kecil itu akhirnya menjadi seorang ulama yang bernama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'. Kisah yang kedua, di semenanjung tanah Arab, di kawasan persekitaran Mekah, Jazirah Arab, ada seorang anak kecil yang tinggal di rumah bersama-sama dengan mak dan ayah dia. Satu ketika ayahnya menerima kedatangan tetamu yang jauh barangkali, ataupun adik-beradik yang lama tak main. Akhirnya ayah ni pun buat prepare jamuan yang menyelerakan, ni tamu nak main. Dan makanan yang dipersediakan hari tu ni, tuan-tuan, kambing lah. Orang Arab dia kambing. Ayah ni sembelih kambing, lepas tu mak dia pun masak nasi kambing pokok. Prepare dah ni, dah siap dah. Makanan itu dihidang dah di tempat ruang untuk tamu sampai saat gini. Waktu mak dia beralih pergi ke dapur, anak kecil ini, tuan-tuan, dia duk main pasyak itu. Dia ambil segenggam pasyak, kemudian dia tabuk dalam nasi kambing hak mak dia prepare. Kalau isteri kita siap bukan kata nak makan hak beda di rumah ni, saat tetamu nak main saat gini, tiba-tiba anak tu, tuan-tuan, pergi ambil pasyak, dia pergi buat pula hiasan tambahan, prok dia bagi. Sopa lada sulah, sopa dengan lada putih, tabuk kat atas daging. Agak-agak bagaimana respon kita pada anak kecil tu. Mak ni kaget, mak ni rasa naik lagu tu kan, tapi dia masih dapat mengawal perasaan dan emosi dia. Dia katakan kepada anak kecil itu, ya Abdul Rahman, izhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Wahai Abdul Rahman, hang jangan duduk sini, pergi keluar, pergi ke Masjidil Haram tu, duduk ke rumah. Mudah-mudahan suatu hari nanti hang akan menjadi imam di sana. Mak tu dia boleh kata lagu tu. Hanu kalau rumah saya dah ambil pasyak saya gini, habis pasyak saya dah ambil berdalil. Izhab, pergi keluar, pergi duduk masjid. Ja'alakallahu imaman lil haramain. Mudah-mudahan suatu hari nanti hang duk pimain kat masjid tu, hang akan jadi tu imam di sana. Tuan-tuan, berkat doa mak dia kata macam tu, berkat doa dia, tuan-tuan, anak itu pada hari ini dikenal sebagai Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi. Dialah imam nombor 1 Masjidil Haram. Ketika wawancara temu ramah, wartawan pergi buat temu ramah, jumpa dengan Syekh Abdul Rahman Sudais. Dia bertanya kepada dia, tuan, tolong ceritakan apa pengalaman, apa momen dalam hidup ni yang menarik tuan-tuan untuk berada pada posisi imam 1 Masjidil Haram. Masjidil Haram ni, tuan-tuan, dia punya ramai imam kan, tapi hak nombor 1 ni dia bertaraf profesor doktor lagi. Bahkan dia ada lagi skim perjawatan dia tu di kerajaan Arab Saudi, seolah-olah bertaraf menteri. Jadi imamnya tapi bertaraf menteri. Mesti ada satu momen dalam hidup tuan ni, wartawan tanya, yang menyebabkan tuan lah kali boleh berada pada tempat imam ni. Dia cerita tu. Dia kata, kalau tak dengan saya nakal dulu, dan dengan sebab berkat doa mak saya,
mak saya pernah doakan saya, dia suruh saya keluar pada rumah, hang piduk di masjid. Mudah-mudahan hang jadi imam di sana. Jadi sungguh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rumah pun dekat-dekat ni, boleh ikut kata lagu tu. No? Kan hak mana rumah dekat dengan surau tu, hampir main pergi surau ni, kukut satu imam, satu orang nanti jadi imam pengusi surau ke apa kan. Kalau hak jauh tu tuan-tuan carilah. Yang penting tuan-tuan cari sesuatu yang positif untuk anak itu. Saya nak akhirkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, betapa perkataan yang keluar daripada mulut ini, dia adalah satu doa yang ada aura tersendiri. Ada satu cerita yang berkait, yang dikatakan berlaku di Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon ini terletak di Kepulauan Pasifik Selatan. Dan ada penduduk-penduduk asli yang duduk di kepulauan itu. Bila orang nak pi, mungkin kita lah pi ziarah ataupun ekspedisi dakwah ke perkampungan orang asli ke apa ke, lebih kurang macam itulah. Kisah ni dirakamkan di sana. Orang yang pi melawat di Kepulauan Solomon ini, dia tertarik dengan satu tradisi pelik yang dilakukan oleh penduduk di Kepulauan Solomon saat mereka berhadapan dengan masalah pokok-pokok besar yang mereka tak mampu untuk tebang dengan kapak. So memang tak ada lah mereka. Mereka hanya ada kapak, ada riang tenaga kapak ataupun golok parang. Bila pokok tu terlampau besar sampai 2-3 pemeluk barangkali tak mampu untuk ditebang dengan kapak ini, mereka ada satu ritual, mereka ada satu tradisi yang pelik. Apa tradisinya? Satu orang akan panjat pokok tu sampai ke pucuk tu, dan dia akan panggil satu kampung hak dia ada di kepulauan itu untuk berada di bawah ni. Dia akan naik di atas di pucuk pokok tu, kemudian sampai di atas tu tuan-tuan, dia akan maki pokok tu. Mampulah, hidup pun tak boleh, kami nak tebang pun payah, kami nak ambil kayu ni. Dia kata kodan lah. Sambil dia kata, hak bawah ni duk follow sambung. Kata juga duk kutuk pokok tu. Masing-masing duduk torture pokok tu lah. Duk kata macam-macam pada pokok tu. Hak di bawah ni kata, hak di atas ni kata. Dan dia punya jadual tu tuan-tuan 40 hari, 40 hari direct berturut-turut. Lepas pada 40 hari tuan-tuan, pokok hak kemas tadi ni, hak nak katok dengan kapak pun tak boleh ni tuan-tuan, disebabkan kena maki tu, disebabkan didoakan yang buruk-buruk dan celaka yang tak elok ini, pokok itu sudah mula kelayuan. Walau pokok tu duduk lama dah di pulau itu, cuma mereka nak tebang tak boleh. Kali ini mereka maki dia. Pokok tu dia down. Pelan lama daun dia sudah berguguran, jatuh, dan akhirnya tinggal ranting, tinggal dahan. Sampailah pokok tu mati kekeringan. Di saat itu mereka takik dan mereka kapak dia, dan mereka dapat ambil kayu itu. Ini tradisi yang berlaku di Kepulauan Solomon di Pasifik Selatan. Apa yang menariknya tuan-tuan, hal itu menarik perhatian ahli-ahli psikologi. Bahawa sebab bila tanya penduduk tempatan, awak yang apa buat macam ni, dia berkata pokok ni besar. Bila pokok ni besar, dia kuat, ada roh dalam tu, ada satu spirit. Dan bila kita jerit dengan kuat, bila kita kata dengan yang kasar-kasar, ucapan-ucapan itu, orang asli di sana kata, dia akan membunuh roh yang ada pada pokok tu. Pelan lama roh tu akan mati dan pokok tu akan mati. Ahli psikologi ambil peristiwa itu dan dia katakan itulah kesan daripada ucapan yang dikatakan oleh mak, oleh ayah, oleh abang-abang dan adik-beradik, rakan sekelas, oleh guru-guru kepada anak murid dan juga kepada pelajar dia. Bila mereka diasak dan dituju dengan ucapan-ucapan yang positif, anak itu akan membesar menjadi orang yang baik. Dalam Islam, kena pula ucapan itu pada waktu yang mustajab doa tadi, dia berkait dengan hadis yang kita sebutkan. Begitu juga kalau dia kata dengan ucapan yang buruk, kena pada waktu yang Tuhan mustajab, maka buruklah berlaku kepada anak itu. Dalam dunia psikologi, jiwa anak ini, jiwa manusia ini
dia hidup kan, tetapi bila dikatakan yang buruk-buruk, dia akan mematikan jiwa itu. Maka sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, janganlah kita doakan keburukan, janganlah kita doakan yang tidak elok untuk diri kita, untuk anak kita, untuk harta benda kita, bahkan untuk orang yang berada di sekeliling kita. Dan apa yang ada pada amalan penduduk di Kepulauan Solomon itu kan, akhirnya tuan-tuan diterjemahkan dalam satu filem Hindi yang terkenal, lakonan Amir Khan, kalau tuan-tuan masih ingat kan, filem yang bertajuk Tare Zaman Par kan, kisah dia seorang yang jadi cikgu di sekolah berhadapan dengan anak-anak autism kan, budak yang tengok huruf tulisan huruf B tapi mata dia tengok huruf tu huruf D, nombor 6 tapi dia tengok jadi nombor 9 contoh kan. Dia nampak huruf tu duduk bernari-nari depan dia duduk dalam dunia sendiri. Jadi orang kata dia ni kelainan upaya belajar lah, walhal budak tu genius, budak tu cerdik. Dalam cerita tu kan, bila jumpa cikgu yang tak faham dia, cikgu tu kata budak ni tak patut duduk sekolah ni sekolah budak pandai, pergi hantar tak lain, memalukan sekolah. Jumpa Amir Khan lah jadi cikgu dia kan, kawan hero, jadi ajak bagi elok kan. Jadi happy ending lah cerita tu kan. Tapi mesej dia apa? Mesej dia jangan memperkatakan sesuatu yang buruk pada anak-anak kecil, kerana bimbang waktu mak, ayah, abang, adik ataupun gurunya memperkatakan sesuatu yang tidak elok itu, bimbang jatuh pada waktu yang mustajab doa, Tuhan perkenan, Tuhan makbul, maka tak ada apalah untuk anak itu. Muslimin yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muwazarah menyebutkan alasan beliau kenapa Nabi tak bagi kita katakan kutukan dan laknat kepada sesama makhluk ini. Ketahuilah suatu laknat bila keluar daripada mulut seseorang, dia akan naik ke langit dan akan ditutuplah pintu-pintu langit di hadapannya sehingga dia turun kembali ke bumi, dan dijumpainya pintu-pintu bumi pun tertutup baginya, lalu ia menuju ke arah orang yang dilaknat itu jika ia memang patut menerimanya. Kalau tengok-tengok kawan didoakan laknat itu tak layak terima, laknat itu akan kembali patah balik kepada orang yang mengucapkannya. Bimbang tuan-tuan. Jadi saya kira sekadar itu yang dapat terkongsikan dalam kesempatan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, peringatan untuk diri saya dan hadirin sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu